السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا محمد نبي الرحمات، وعلى آله وأصحابه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Surah Al-Imran. Yang bermaksud, maka Tuhan mereka memperkenankan permintaan mereka dengan berfirman bahawa aku tidak mensia-siakan amalan sesiapa sahaja yang mengerjakan amalan, sama ada lelaki ataupun perempuan. Setengah mereka berganding bahu bertolong-menolong terhadap setengah yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana agamanya, yang disakiti kerana berpegang dengan Islam, berada di jalan Allah, yang berjuang dan ada yang dibunuh, aku berjanji untuk menghapuskan segala dosa-dosa mereka, dan aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, merupakan ganjaran-ganjaran dari sisi Allah. Dan kepada Allah sebaik-baik tempat kembali. Jangan kamu terpengaruh dengan musuh-musuh Islam yang bergerak ke sana kemari, mengumpulkan harta benda yang banyak. Itu semua adalah harta benda yang sedikit sahaja, yang terlalu murah nilainya di sisi Allah, di mana tempat kembalinya ialah neraka Jahannam, dan neraka itu seburuk-buruk tempat kepada mereka. Saudari pengerusi majlis yang dihormati Ketua Dewan Muslimat, Timbalan Ketua Dewan Muslimat, dan seluruh pimpinan Dewan Muslimat, wakil-wakil muslimat berseluruh negeri, hadirat dan hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian. Terlebih dulu saya mengucapkan terima kasih kerana dijemput untuk menyertai majlis
yang sangat penting, khusus diadakan oleh Dewan Muslimat, mengingatkan saya kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila para sahabiyat muslimat radhiyallahu anhun meminta supaya diadakan majlis khusus untuk mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka mengumpulkan muslimat sahaja, dan baginda SAW menghadirkan diri dalam majlis itu, menunjukkan bahawa muslimat ataupun kaum perempuan merupakan sayap yang penting dalam kejadian manusia. Manusia tidak boleh hidup bermasyarakat dengan lelaki sahaja, dengan perempuan sahaja. Sebagaimana burung yang terbang di udara diimbangi oleh dua sayap, begitulah kehidupan manusia. Allah menjadikan lelaki dan perempuan, muslimin dan muslimat, supaya berganding bahu di antara satu sama lain. Dikhususkan muslimat mempunyai keistimewaan dan peranan yang tersendiri di dalam perjuangan untuk menegakkan Islam. Setelah Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul akhir zaman, dan Allah juga memilih Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang pertama beriman sebelum berimannya Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq dan lain-lain. Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam, yang pertama beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberi semangat kepadanya menjalankan tugas menjadi rasul akhir zaman, sehingga segala harta kekayaannya disumbangkan untuk menegakkan Islam. Itulah cara yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diikuti selepasnya muslimin dan muslimat menyertai perjuangan Islam. Generasi awal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terlibat dengan hijrah dan perjuangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman secara khusus dalam ayat yang saya bacakan tadi, inni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd. Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amal yang dilakukan oleh seorang lelaki dan seorang perempuan yang berganding bahu sesama mereka untuk menegakkan Islam, menyambung dan menguatkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan lagi dalam ayat yang lain dengan firman-Nya, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum Allah inna Allah azizun hakim. Surah At-Taubah. Dan orang-orang yang beriman lelaki
dan orang-orang yang beriman perempuan. Mereka bertolong-menolong di antara satu sama lain, menjalankan kewajipan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kemungkaran, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat rahmat daripada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini terbukti selepas wafatnya Nabi SAW, di mana kalangan para sahabat yang mewarisi pesaka ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, bukan sahaja di kalangan para sahabat lelaki, termasuk di kalangan ummahatil mu'minin, ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman, yang memelihara hadis-hadis Nabi SAW, yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan warisan itu disambung sehingga hari kiamat, menunjukkan penglibatan muslimat dan muslimin yang disebut oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Khusus bagi zaman kita, umat Islam menghadapi cabaran yang sangat hebat. Apabila pengaruh-pengaruh yang bukan Islam menyerang bukan saja di negeri orang Islam, bahkan menyerang di rumah-rumah orang Islam, menyebabkan pengaruh-pengaruh daripada pemerintahan yang tidak Islam ini laksana banjir masuk dalam rumah kita, sehingga tidak boleh ditahan keluarga kita sendiri. Maka jihad fardu ain, perjuangan di atas tiap-tiap lelaki dan perempuan, adalah sangat penting di dalam mempertahankan Islam dan menegakkan Islam. Bukan sahaja mencapai matlamat untuk menang mendirikan kerajaan Islam, bahkan menanamkan ruh Islam di dalam rumah masing-masing, di mana peranan menanamkan ruh Islam di dalam rumah masing-masing adalah terpenting. Di sini peranan ibu-ibu dan muslimat di rumah mereka mempertahankan jati diri umat Islam, mempertahankan jati diri tiap-tiap orang Islam adalah sangat penting. Jangan dipandang ringan. Allah Subhanahu wa taala meletakkan keberkatan seorang ibu mendidik anak adalah tunjang yang dalam membentuk pribadi anak itu. Satu kisah yang sangat menarik di dalam kitab tasawuf yang perlu menjadi renungan kepada kita, iaitulah seorang ibu yang telah berjaya membentuk seorang ulama yang terkenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang masyhur di kalangan ulama tasawuf. Cuma mereka tidak membaca sejarahnya sahaja. Ini menjadi masalah. Bagaimana Abdul Qadir Al-Jilani yang dibentuk oleh ibunya dengan satu kalimah yang pendek sahaja, ketika menghantarnya untuk belajar di luar daripada daerahnya, setelah meletakkan beberapa keping duit dinar di dalam pakaiannya yang dijahit pada kain untuk memelihara duit itu jangan hilang, ibunya berpesan, engkau jangan bercakap bohong, di mana saja engkau berada mesti bercakap benar, jangan bohong. Itu sahaja perkataannya. Abdul Qadir Al-Jilani berpegang kepada pesanan ibunya yang sangat penting ini. Apabila rombongan kabilahnya ditahan oleh kumpulan perampok yang menahan kumpulan Abdul Qadir Al-Jilani yang musafir, lalu perampok bertanya tiap-tiap orang, apa barang yang kamu bawa? Bila sampai giliran kepada Abdul Qadir Al-Jilani, dia menjawab, saya bawa duit yang disimpan oleh ibu saya dalam kain yang dijahit. Menyebabkan ketua perampok merasa tercengang. Bagaimana dia betul dan lurus memberitahu duit yang disimpannya. Mengaku awak bercakap benar.
Mengapa awak bercakap benar? Semua orang lain bohong. Dia jawab, ibu saya pesan, tak boleh bohong. Ibu saya pesan, tak boleh bohong. Maka saya pegang pada pesanan ibu. Di mana berkat pesanan seorang ibu ini menjadikan ketua kelompok sedar dan insaf dan mengerahkan kumpulan-kumpulannya, anggota kumpulannya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ceritanya dianggap sebagai remeh-temeh, tetapi sangat penting di dalam mendidik anak dan peranan ibu di dalam membentuk generasi awal umat Islam. Kalimah yang sedikit, tindakan yang dianggap ringan, tetapi kerja yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rumah yang saleh dapat membentuk pribadi muslim yang sangat baik. Sesungguhnya kerja yang kita lakukan untuk menegakkan Islam ini adalah sangat besar, adalah sangat penting, memerlukan tenaga dan pengorbanan. Maka tiap-tiap orang kalangan kita perlu memberi semangat dan tenaga bagi menjayakan perjuangan untuk memelihara umat dan menegakkan Islam di kalangan umat, dan untuk mendapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, laksana orang yang menanam satu biji benih lalu tumbuh daripadanya satu tangkai yang bercabang sebanyak 100 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai keluar 7 biji. Tiap-tiap 100 biji 7 tangkai mengeluarkan 7 tangkai. Tiap-tiap satunya 100 biji digandakan dengan 700 kali ganda. Itulah bandingan semangat yang diberi untuk menegakkan agama Allah, digandakan dengan 700 kali ganda. Digambarkan lagi dalam hadis Isra dan Mi'raj, apabila Nabi SAW dia bawa oleh malaikat Jibril melihat satu kumpulan petani yang menanam satu tanaman yang tumbuh daripadanya buah serta merta. Sebaik saja dituai, tumbuh kembali, dituai, tumbuh kembali. Begitulah seterusnya. Bila Nabi bertanya Jibril, apakah ini wahai malaikat Jibril? Jibril menjawab, inilah gambaran di kalangan umatmu, orang yang menyumbang fisabilillah untuk menegakkan agama Allah, disambung-sambung pahala dan kebajikannya walaupun dia telah meninggal dunia dalam keadaan yang berpanjangan. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan ini menjadi amal saleh yang diberi fadilat yang tersebut, dan saya ikut serta dalam melancarkan majlis ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan mudah-mudahan kerja dan semangat ini diberkati oleh Allah dengan diberi pahala yang berlipat ganda, kebajikan dan berkat yang berpanjangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah.